Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب إبراهيم ويا رب سليمان ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أما بعد. Saya hormati pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Qaryah, tuan-tuan pegawai masjid, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita rafa' syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni kita dapat berhimpun, bertemu, berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita pada malam ni Allah kira sebagai salah satu daripada amal kebajikan kita. Kata Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, innal mu'mina fi sittati anwa'in min al-khawf. Ahadiha min qibali Allah an ya'khudha minhu al-iman. والثاني من قبل الحفظة أن يكتب عليه ما يفتضح به يوم القيامة. والثالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله. والرابع من قبل الملك الموت أن يأخذه في غفلة بغتة. والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها تشغله عن الآخرة. والسادس من قبل أهل العيال أن يشتغل بهم فيشغلونه عن ذكر الله تعالى. Kata Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang-orang yang beriman perlu berhati-hati kepada 6 perkara. Yang pertama, berhati-hati jika Allah Subhanahu wa ta'ala tarik balik iman yang ada pada dirinya. Yang kedua, berhati-hati dengan malaikat hafazah ay yaktubu alaihi, yang akan menulis ke atasnya itu ma yaftadhiha bihi yaumal qiyamah, yang menjadikan ia akan malu di hari akhirat kelak. Yang ketiga, berhati-hati dengan syaitan ay yubtila amaluh, yang mana ia akan membatalkan segala amalannya. Yang keempat, min qibali malakil mauti ay ya'khudhahu fi ghaflatin baghtah, berhati-hati dengan malaikat maut, takut dia tarik nyawa dalam keadaan ghaflah, lalai, baghtah, sentak.
Yang kelima, min qibalid dunya ay yaghtarra biha wa tashghiluhu 'anil akhirah. Berhati-hati dengan dunia yang mana ia membuatkan kita leka, yashghilu, sibuk, sehingga kita lupa kepada akhirat. Dan yang keenam, min qibali ahli al-'iyal, berhati-hati dengan ahli keluarga kita, dengan tanggungan kita, ay yashtaghila bihim fayushghilunahu an zikrillah ta'ala, yang mana mereka menyibukkan kita dengan urusan mereka sehingga kita lupa kepada Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat. Dia masuk Islam dengan ajakan daripada kawannya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni, bila dia masuk Islam, dia pergi cerita kepada kawan-kawannya. Di antara orang yang masuk Islam ni dengan ajakan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah. Itu di antara orang yang masuk Islam atas ajakan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia termasuk salah seorang sahabat 10 yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyaratun mubasysyaratu bil jannah. Yang kedua, Sayyidina Uthman, dia menantu Nabi. Bila mana dia berkahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum. Ruqayyah dan Ummi Kalsum sebelum daripada mereka kahwin dengan Uthman, mereka berkahwin dengan anak Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan, dia sayang sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada lahirnya Nabi. Diberikan hambanya Tuwaibah menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasa Suwaibah menyusukan Nabi dibayar oleh Abu Lahab dengan cara dimerdekakan Tuwaibah. Tak cukup dengan tu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin, Nabi berkeluarga. Nabi dapat anak, maka dikahwinkan anaknya yang bernama Utbah dengan Utaibah dengan dua orang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, Abu Lahab menjadi orang yang pertama maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah turun ayat anzir ashiratakal aqrabin, hai Muhammad, beri peringatan ke adik-beradik hang. Nabi himpun adik-beradik dia. Maka Nabi nyatakan kepada adik-beradik dia, anna nazir min azabillahi syadid, aku pemberi amaran dengan azab Allah yang pedih. Abu Lahab yang dulunya sambut lahirnya Nabi, Abu Lahab yang mengahwinkan anaknya dengan anak Nabi. Abu Lahab ni dia bangkit, dia kata, tabballaka ya Muhammad alihadha jama'tana, celaka ha Muhammad, pasal ini yang himpunkan kami pada hari ini. Maka Allah menjawab makian Abu Lahab dengan turunnya surah Al-Masad. Kalau kau derga panggil apa? Tabbat yada. Abad Masad dia surah apa? Tabbat yada. Jadi bila Nabi bawa Islam, Abu Lahab suruh cerai Ruqayyah, suruh cerai Ummi Kalsum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwinkan Ruqayyah itu dengan Sayyidina Uthman. Bila Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkahwin dengan Ruqayyah, perang Badar berlaku, Sayyidina Uthman dia tak turun dalam perang Badar. Pasal apa? Pasal Nabi tak pergi turun. Pasal apa tak boleh turun? Pasal dia sedang merawat Ruqayyah yang sedang sakit. Ketika Nabi dan para sahabat balik daripada Badar, Uthman selesai mengebumikan jenazah Ruqayyah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Jibril akhbarani anna Allah amarani an uzawwijuka ukhtaha." Hak ni Jibril. Dia mai kepada aku bawa wahyu perintah Allah bahawa Allah memerintahkan aku mengahwinkan hang dengan saudarinya, iaitu Ummi Kalsum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwinkan Uthman dengan Ummi Kalsum. Sebab tu Sayyidina Uthman dia mendapat gelaran Zulnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Dan kita boleh menikah lagu tu. Cuma tak boleh madu dua beradik. La tajma'u baina ukhtain. Tak boleh madu. Tapi salin tikar tak apa. Panggil salin tikar belum. Makna kak mati adik nak ambil boleh. Kak tak mati kita nak ambil adik boleh. Boleh. Tapi kena cerai kak. Nak cerai kak lagu mana? Cerai kak dengan talak bain. Kalau terai dengan talak raja'i, kena bagi habis iddah dulu. Baru boleh balas adik dah. Istilah balas tak apa. Kola belum. Jadi kaedah dia lagu tu. Tentang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syurga. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Uthman minta izin untuk masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diminta kepada Nabi, isteri Nabi habaq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Uthman minta izin nak masuk jumpa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan Uthman masuk, wa basyirhu bil jannah, dan beri khabar gembira kepada dia dengan syurga. Makna Nabi beri satu jaminan kepada Uthman bahawasanya Sayyidina Uthman boleh masuk ke dalam syurga. 3. Yang keempat, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhum bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas Uhud, naik bukit Uhud. Tiba-tiba bukit Uhud ini tuan-tuan dia bergetar. Dia bergetar. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama wahai Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani." Kerana di atas hang ni ada seorang nabi, ada seorang siddiq, wa syahidani, ada dua orang syahid. Siapa dia? Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang kelima, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, orang yang sangat dimalukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia sangat malu kepada Sayyidina Uthman. Ala astahyi min rajulin yastahi. Ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaikah. Bagaimana aku tidak malu kepada seorang lelaki yang para malaikat malu terhadapnya. Macam mana aku tak malu ke Uthman sedangkan para malaikat radhiyallahu anhu, para malaikat alaihimus salatu wassalam malu kepadanya. Dalam satu hadis yang panjang Nabi memuji beberapa orang sahabat di dalam hadis itu dengan kelebihan masing-masing. Nabi kata, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr as-Siddiq." Orang yang sangat penyayang di kalangan umatku terhadap umatku Abu Bakar. Wa ashadduhum fi amrillah Umar bin al-Khattab. Orang yang tegah dalam melaksanakan perintah Allah Sayyidina Umar. Wa asdiquhum wa asdaqahum hayaan Uthman bin Affan. Orang yang sangat malu adalah Sayyidina Uthman. Nabi sebut likulli ummatin aminun wa aminun bihadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah wa qurra'ahum Ubay ibn wa qurra'ahum Ubay. Nabi sebut dalam beberapa hadis tu, dalam satu hadis yang panjang Nabi memuji beberapa orang sahabat dengan
kelebihan masing-masing. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Uthman, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawf. Orang yang beriman dia perlu berhati-hati dengan 6 perkara. Yang pertama, min qibalillahi ay ya'khudha minhu al-iman. Berhati-hati, takut-takut Allah tarik balik iman. Iman ni tuan-tuan rezeki. Iman, Islam, ilmu, rezeki. Ulama membahagikan rezeki ni kepada 2. Yang pertama, rezeki yang berbentuk hissi dan rezeki yang berbentuk maknawi. Rezeki yang berbentuk hissi ni kita boleh tengok. Makan, minum, anak pinak, harta benda, rumah tangga tu rezeki. Ada rezeki yang berbentuk maknawi. Kita tak boleh tengok tapi dia ada. Apa dia? Iman. Iman ni rezeki. Anugerah Allah. Ada orang yang Allah bagi iman, Allah tarik balik imannya. Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah doa dia mustajab. Bila dia minta kepada Allah, Allah makbulkan doa Bal'am bin Ba'urah. Tapi kesudahan Bal'am bin Ba'urah itu kufur. Iman yang ada kepada Bal'am itu ditarik. Barsisa. Orang yang beriman kepada Allah, yang mendapat keberkatan yang banyak daripada Allah, tapi iman dia ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada kematiannya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Utbah bin Abi Mu'aid. Utbah bin Abi Mu'aid ni jiran kepada Nabi di Mekah. Nabi duduk di Mekah setelah daripada dilantik menjadi Rasul. Nabi duduk 13 tahun. Utbah bin Abi Mu'aid ni tuan-tuan tak beriman dengan Nabi. Dia merupakan kawan baik kepada Ubay ibn Khalaf. Kita tahu Ubay ibn Khalaf ni orang yang kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Utbah bin Abi Mu'aid buat kenduri. Dia panggil orang-orang yang berada di sekitar rumah dia, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kenduri rumah dia. Nabi pi. Bila Nabi pi, Utbah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan. Kata Utbah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la akulu ta'aman hatta tu'mina billah. Demi Allah, aku tidak akan jamah sebarang makanan daripada rumah hang sehinggalah hang beriman kepada Allah. Budaya mereka ni tuan-tuan, orang pi di rumah kalau tak jamu makan, tuan rumah akan berasa malu. Tuan rumah akan berasa malu kalau seandainya tetamu mai di rumah tak dijamu makan. Itu salah satu daripada benda yang dituntut kepada kita, dipercepatkan bila tetamu mai, kita kena jamu makan. Lah ni tak. Tetamu mai, tuan rumah tanya, nak minum air tak? Dia tanya kita, siapa kita pergi kedai petani tu? Patutnya tak ada tanya. Dia kena buat bagi. Tak dia tanya kita. Nak minum air, kalau tak mau minum, tak ada buat. Allah. Jadi budaya tu. Jadi Nabi pandai ambil kesempatan. Nabi ambil kesempatan, Nabi kata, demi Allah, aku tak jamah makan melainkan hang beriman kepada Allah. Jadi Utbah ni dia fikir, kalau Nabi tu balik tak jamah makan, dia mendapat malu ni. Akhirnya Utbah bin Abi Mu'aid ni tuan-tuan masuk Islam. Bila dia masuk Islam, keislaman Utbah bin Abi Mu'aid diketahui oleh kawan dia yang bernama Ubay. Ubay ibn Khalaf dia tahu. Ubay ni bila jumpa dengan Utbah, dia kata kepada Utbah, wajhi ala wajhika haram. Wajah aku dengan wajah yang haram jumpa, tak boleh jumpa dah. Pasal apa? Pasal hang turut Muhammad. Hang beriman dengan Muhammad, maka kita tak boleh berkawan dah. Habis setakat ni ya. Utbah kata tak ada cara lain kan kita nak berkawan. Boleh hang maki Muhammad. Maka Utbah bin Abi Mu'aid maki Nabi.
maki berdepan dengan Nabi sehingga Nabi beri amaran kepada Utbah bin Abi Mu'ayyid. Wallahi la alqaka kharij min Makkah wa alaihi ra'sun bisayf. Demi Allah, jangan jumpa dengan aku luar kota Mekah. Jumpa aku luar kota Mekah wa alaihi ra'sun bisayf. Aku tebah kepala hang pedang. Dan Utbah bin Abi Mu'ayyid dia jumpa sungguh. Jumpa di mana? Di Badar. Tahun yang kedua hijrah, maka dia bertemu. Dan Utbah bin Abi Mu'ayyid mati di dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala tarik balik iman. Bagi iman tarik balik. Jadi kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kena berhati-hati. Iman yang ada kat kita ni tuan-tuan, takut Allah Ta'ala tarik balik. Tarik waktu bila? Waktu kita buat maksiat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. La yashrabu al-khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Takkan mencuri seorang pencuri hina yasriq, ketika nak mencuri wa huwa mu'min, ada iman, dia tak mencuri. Takkan minum arak seorang peminum arak hina yashrab, ketika nak minum arak wa huwa mu'min, dia ada iman. La yazni az-zani hina yazni. Begitu juga seorang penzina, dia tidak akan berzina ketika dia nak berzina wa huwa mu'min, dia ada iman. Tapi kalau dia berzina, maka iman itu tak ada pada diri dia. Kalau dia minum arak, iman keluar daripada diri dia. Kalau dia mencuri, maka iman terbit daripada diri dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila maksiat itu berlaku, maka iman ni tuan-tuan takkan ada pada diri kita. Imam Hasan al-Basri kata, laisal iman bitamanni wala bitajalli. Iman ni tuan-tuan bukan dengan cara berangan, bukan dengan cara tunjuk. Tengok pakai serban jubah beriman, dah. Abu Lahab serban juga tuan. Tapi iman, kata Imam Hasan al-Basri, waqa'a fi qalbi, dia duduk dalam hati. Tanda kata dia ada iman, wa saddaqa bil amali, dia akan dibenarkan dengan amalan. Sembahyang, tanda kata ada iman. Sebab tu dalam hadis, banyak hadis-hadis Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyatmut. Siapa yang beriman dengan Allah hari akhirat, dia bercakap benda baik ataupun dia diam. Tanda kata dia ada iman, dia bercakap benda elok. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia memuliakan jiran. Dalam hadis lain Nabi kata, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tak beriman, tak beriman, tak beriman. Sahabat tanya, siapa? Nabi kata, allazi la ya'manu jarahu biwayiqah. Orang yang jiran dia tak berasa aman dengannya. Tanda kata orang ada iman tu, dia berbuat baik kepada jiran. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tanda orang beriman kepada Allah hari akhirat, dia memuliakan tetamu dia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tanda orang yang beriman, yang memiliki kesempurnaan iman, orang itu dia sayang kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li aqihi ma yuhibbu li nafsihi. Tanda kata orang yang beriman, dia kasih kepada saudaranya seperti dia kasih kepada diri dia sendiri. La yu'minu ahadukum hatta tabi'a lima ji'tu bih. Tanda kata orang yang beriman, dia mendidik nafsu dia mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ni iman yang ada ke kita ni tuan-tuan, dia boleh ambil dan dia boleh lepas. Rezeki iman merupakan rezeki Allah ke kita. Islam rezeki. May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dada dia terima Islam. Buka hati terima Islam.
Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sikit sangat masuk Islam. Sayyiduna Umar radhiyallahu an sikit sangat masuk Islam. Sedangkan dia orang yang kuat menentang Nabi. Tetapi bila dia mendengar bacaan ayat yang dibacakan oleh adik dia Fatimah Al-Khattab, Allah buka lapang hati dia terima Islam. Abu Talib, sejak daripada umur Nabi 12 tahun, Buhairah cerita ke Abu Talib siapa Muhammad ni. Sampailah Nabi SAW berusia 40 tahun. Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Setelah daripada 12 tahun, setelah daripada 28 tahun jumpa dengan apa nama ni, Rahib Buhairah. Bila Nabi bawa Islam, Abu Talib tak terima. Sampai kepada wafatnya Abu Talib, matinya Abu Talib, Nabi piajak lagi. Ya ammi, qul la ilaha illallah, ashhad laka biha indallah. Pakcik tolong kata, pakcik, la ilaha illallah, ashhad laka biha indallah. Saya jadi saksi dengan kalimat depan Allah. Sudah tak? Sudah, tuan-tuan, habis lagu tu. Sehingga Nabi SAW berjanji nak minta ampun kepada Allah untuk Abu Talib. Allah larang. Ma kana linabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kana dzal qurba. Tak patut seorang nabi ataupun orang yang beriman ay yastaghfiru lil musyrikin walau kana dzal qurba, beristighfar kepada orang musyrik walau kana dzal qurba, walaupun dia beradik dia. Kita buat bendang panggangan. Bukan Islam sebelah panggan kita. Tabuk baja dia tu lumbuh petak kita sama. Sembok racun pun lebih-lebih tuan-tuan sembok petak kita sama. Campuran kayu, urea, tambahan semua kita. Batas petak pun dia tolong clear. Gelung ayak dia tolong jaga. Anak dia mahbat, pakcik ayah kami mati lah. Takkan tuan-tuan tak pergi tengok? Kita nak pergi tengok. Tengok tanya jiran aku, dia kata kawan nak buat benda petak aku mati. Aku nak kata apa? Baca alham sekali qul 3 hadiah ke dia. Macam duk buat selalu. Tak boleh. Kenapa tak boleh pasal Nabi? Dilarang. Kalau Nabi pun Allah larang, kita lebih lagi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jadi kita berhati-hati takut Allah Ta'ala tarik iman kita. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman. Nombor 2. Min qibalil hafadati ay yaktubu alaihi ma yaftadih bihi yaumal qiyamah. Yang kedua, berhati-hati dengan malaikat hafadah. Ay yaktubu alaihi, takut-takut dia tulis ma yuftadu bihi yaumal qiyamah, benda yang memalukan kita di akhirat. Dan dua malaikat yang Allah Ta'ala sebut, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bagi setiap kamu ada dua malaikat penjaga, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu apa yang kamu buat. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ada dua malaikat duduk sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Malaikat hak kanan tulis baik, malaikat hak kiri tulis tak baik. Tiap-tiap benda dia tulis, dia tulis. Cuma dalam hadis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibul yamin amiru ala sahibis shimal. Malaikat sebelah kanan ketua kepada malaikat sebelah kiri. Fa idza amila al-'abdu hasanatan kutibat lahu bi'ashri amthaliha. Bila seorang hamba itu melakukan satu kebajikan, maka malaikat kanan itu akan menulis 10 kali ganda yang menyamainya. Kita kalau buat satu kebajikan, Allah Ta'ala tulis 10.
Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amthaliha. Siapa yang buat satu kebajikan, Allah tulis 10 yang menyamainya. Dalam hadis qudsi Allah sebut, "Idza hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'malha faktubuha hasanah. Wa in 'amilaha faktubuha 'asyara ila 700 dhi'fin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila hamba-Ku berniat untuk melakukan satu kebajikan, depa buh dalam WhatsApp group, depa kata malam ni ada kuliah. Dapat WhatsApp kata malam ni kita pi, habaq kau mumpah malam ni kita pi, niat nak mai. Dapat dah satu. Walaupun tak mai pun. Dapat WhatsApp pukul 4 petang, tengok pukul 4, 6.30 anak telefon, ayah mai ambil di Syahab. Tak mai kuliah. Dapat pahala, dapat. Faktubuha hasanah, tulis satu. Wa in amilaha, kalau dia buat amal, faktubuha 10 ila 700 dhi'fin. Kalau dia buat kebajikan tu, tulis baginya itu 10 hingga 700 kali ganda. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Tok Guru Haji Umar kata mengaji ni di antara ibadah yang paling mudah buat. Dalam banyak-banyak ibadah, mengaji ibadah yang paling mudah. Tak tahu kalau tuan-tuan masa teruk main mengaji, duduk saja ya. Tak ada buat apa. Tengok tuan-tuan duduk dah. Bagi ada tiang sikit ke, dinding sikit ke, pejam, celek. Habis. Tak ada buat apa. Kalau semayang teruk juga tuan-tuan, main dengan sejam ni. Turun naik. Mana lutut duk meletup pula. Kalau bagi sedekah, habis modal. Tapi main mengaji tak tahu apa. Tak tahu kepala rasa teruk. Kalau kita main mengaji pun teruk, mati lebih baik. Duk saja ya. Lena pun tak apa. Kalau budak sekolah, kalau lena, cikgu serotok ketampi. Orang tua lena pun tak apa. Tok Haji Umar kata di antara ibadah yang paling mudah untuk kita buat, duduk dalam majlis ilmu. Duduk saja ya. Dah gedik kaki sikit-sikit, gedik bila. Bukan buat apa pun. Ada kata aku mengaji pun pasal teruk lah. Mati lebih baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat ni dia tulis setiap kerja yang kita buat. Sehingga orang yang tak percaya ke apa yang malaikat tulis ni tuan-tuan, dia tak percaya ke malaikat Raqib Atid ni. Kelak di hari akhirat bila Allah beri buku catatan hasil daripada apa yang ditulis ni. Dia tanya, ma li hadzal kitab? Ni kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada benda kecil besar, semua dia tulis. Tulis tuan-tuan. Sehingga disebut oleh Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang kita ucapkan, bukan perkataan. Perkataan ni, saya nak makan nasi, saya tu perkataan. Nak satu perkataan, makan satu perkataan, nasi satu perkataan. Ni bukan perkataan lafaz. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Akan dicatat oleh malaikat Raqib Atid ni. Lafaz apa kita terbit? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Mak kata pergi kedai cik. Pi juga tapi terbit Nabi kata kalau seandainya ada kalimah yang lebih ringan daripada itu yang dikira sebagai durhaka, nescaya Allah sebut dalam Quran. Ya. Makna dengan perkataan kita didapat dosa. Ada dapat pahala dah. Dia panggil istibrak. Kita kencing tuan-tuan, nak melawahkan kencing tu istibrak. Kalau bagaimana? Nak lawah kencing. Jangan mereka kencing ni. Menjadi sebab punca seseorang itu diazab oleh Allah. Kencing ni hak Allah Ta'ala. Sebab tu bila Nabi melalui 2 tanah kubur, Nabi kata 2 kubur sedang diazab oleh Allah. Sahabat tanya pasal apa? Seorang ribah, seorang basuh kencing. Maka ulama buat kesimpulan, ribah itu hak manusia. Bila kita tidak menunaikan hak manusia, kita mengumpah.
Yang kedua, basuh kencing. Basuh kencing ni hak siapa? Hak Allah Ta'ala. La tuqbalu salah bi ghairi tahur. Semayang Tuhan tak pakai. Semayang Tuhan tak terima kalau tak suci. Tak beruduk, Tuhan tak terima. Uduk tak terima kalau seandainya istinja tak betul. Dia kira lagu tu. Jenuh. Memang lagu tu. Sebab tu tuan-tuan, kita beramal dengan amal Islami ni atas yakin kita kepada Allah. Dia panggil ilmul yaqin. Kita yakin berdasarkan kepada ilmu. Bukan yakin dengan mata kepala tengok. Kita semayang ni habis lendik. Bukan siapa tengok, tuan-tuan. Kita basuh pungkuk ke tak? Dia tak tahu. Atas yakin kita. Kalau kita basuh kencing tak betul. Kalau kita basuh pungkuk tak betul. Kita beruduk-uduk tak terima. Kita semayang-semayang tak sah. Mayang tak sah ni tuan-tuan siapalah. Boleh kita kata kira sama maksiat. Tapi kita takut bila dia basuh pungkuk tak betul. Dia tahu kata dia basuh pungkuk tak betul. Dia semayang juga. Bukan kata berdosa. Kita takut jatuh kafir. Pasal apa takut jatuh kafir? Main-main dengan hukum Allah Ta'ala. Dia pusing kot tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita berhati-hati dengan malaikat tu. Takut dia tulis. Nabi kata malaikat kanan ni ketua ke malaikat kiri. Maka dia menulis. Setiap apa yang kita buat, dengan ditulisnya ganjaran 10 kali ganda. Adapun malaikat sebelah kiri. Wa idza amala sayyi'ah. Apabila kita buat satu amal kejahatan. Fa arada sahib ash-shimali ay yaktubaha. Malaikat sebelah kiri nak tulis. Malaikat sebelah kiri nak tulis. Qala sahibul yamin. Lalu berkatalah malaikat sebelah kanan. Amsik. Tahan sat. Nanti sat. Awal. Fayumsiku bisittati sa'atin atau 7 sa'atin. Nanti 6 ataupun 7 jam. Berhenti sat. Jangan tulis lagi. 6-7 jam. Pasal apa? Fa inistaghfara minha. Sekiranya dalam masa 6-7 jam itu dia beristighfar kepada Allah. Lam yaktuba alaihi syai'a. Maka tidak ditulis baginya. Bagi masa kat kita lagi peluang. Kut tuan-tuan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Malaikat tak tulis ke kita. Kalau seandainya 6-7 jam tak dikata istighfar, tak beristighfar. Wa illam yastaghfirillah kataba alaihi sayyi'atan wahidah. Sekiranya 6-7 jam Allah beri peluang ke kita tu tak beristighfar juga, maka barulah ditulis satu kejahatan. Nak abang kata marahnya Tuhan ke kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jadi kita berhati-hati dengan malaikat Raqib Atid ni. Sebab dia menulis setiap benda yang kita buat. Takut-takut benda yang dia tulis menjadikan kita malu di akhirat kelak. Itu nombor 2. Nombor 3. Takat 3 kot. No. Dia kalau banyak sangat tak boleh lagi buruk makan belalang. Lupa semua. Yang ketiga, min qibali syaitani ayyubtila amaluh. Berhati-hati dengan setan. Pasal apa? Takut dia membatalkan amalan kita. Setan ni tuan-tuan asal daripada kalimah syaitana. Syaitana bermakna ba'uda. Setan ni makna dia jauh. Jauh daripada rahmat Allah. Kerja dia ni tuan-tuan nak sesatkan kita. Nak rosakkan amalan kita tu kerja dia. Sampai bila? Sampai kiamat. Sampai kiamat tu kerja dia. Dia berjanji dengan Tuhan lagu tu. Jadi kena berhati-hati dengan dia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ibadah kita boleh batal. Bukan ibadah batal. Pahala juga boleh batal. Kita mai Jumaat. Mai Jumaat orang nak baca khutbah, kita nak makan pisang di luar. Padahal pisang semanyang di rumah tuan-tuan haram tak makan pun. Serapa budak-budak. Kadang-kadang tengok kelaku serapa budak-budak. Budak-budak ni tuan-tuan. Kalau pergi rumah orang, roti 4 segi dia rasa sedap. Nyerama tu. Mak dia putih, paha lembut tu. Hak di rumah dia haram tak makan. Tapi rumah orang, oi, roti 4 segi pun sedap. Kita pun kadang-kadang jadi perangai tu ada. Hari Jumaat pisang di rumah tuan-tuan tetak semanyang tak makan. Mai-mai hak masjid juga ada tutup. Balas orang macam khutbah.
Tok Khatib kata, Tok Bilal kata, jangan berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah dengan yang demikian menghilangkan pahala Jumaat. Bukan batal Jumaat, tak batal. Tak ada pahala. Habis pahala, rosak pahala. Tuan-tuan, kita nak bawa menghadap Allah ni tuan-tuan. Kita nak kandak dosa ke nak kandak pahala? Tiap-tiap tahun ni tuan-tuan bertambah umur bersama dengan kita. Dosa dan juga pahala. Hak tu ya. Pahala kita nak bawa dosa, kalau boleh kita nak buat selesai atas dunia. Nak buat selesai atas dunia dengan apa? Dengan cara beristighfar, dengan cara kita bertaubat, maka kita boleh buat selesai dosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha. Iblis, setan ni tuan-tuan nak bagi kita bertaubat, tak ada hari ya. Dia nak cari kawan, nak duduk dalam neraka. Allah sebut dalam Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu bil manni wal adha. Sah tak sedekah? Sah. Tapi batal pahala. Bila adanya dua benda di situ. Yang pertama manna. Apa makna manna? Ungkit. Ungkit pemberian. Tuan-tuan, kalau iblis tak gesek, iblis tak kecek, tak terbit. Tapi tak, mulut tu bagi-bagi, bukan tak bagi. Orang meminta derma bagi. Kadang zakat kita pun kita pergi hantar. Tapi mulut tu dia nak kata juga. Ambuh dia kata, senang dia kata belagak kita pun tak. Dulu aku bagi ke dia. Habis. Sikit dia iblis tu dia main. Wal adha. Menyakiti hati orang yang meminta. Orang meminta dekah rumah kita. Nak bagi-bagi, tak mau bagi, tak mau bagi, tak apa. Tolak dengan cara baik. Tapi tak dia bagi. Dalam masa dia bagi tu mulut kata sama. Batal. Dalam hadis yang lain Nabi kata, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Jauhilah oleh kamu akan penyakit hasad dengki. Sebab hasad dengki dapat merosak akan kebajikan seperti mana api makan kayu kering. Rosak hasad ni. Tengok orang tu lebih sikit, tengok orang tu banyak sikit, tengok orang ni nikmat lebih sikit, kita nak berhasad dengan dia. Bukan tak boleh berhasad. Nabi kata boleh. La hasada illa fitnain. Tak boleh berhasad melainkan pada dua cara, dua golongan sahaja. Rajulun atahu Allahul mal. Orang yang Allah bagi harta. Dengan harta tadi nafkah untuk diri dia, dengan harta itu diinfakkan. Kita boleh berhasad dengan tujuan kita akan berlawan dengan dia. Yang kedua, berhasad dengan orang yang Allah beri ilmu. Dia ada ilmu, dia beramal dengan ilmu, dan dia ajak orang lain hidup dengan ilmu dia. Kita hasad. Lain tak boleh. Tapi iblis ni dia goda kita, maka merosakkan amal kita. Hadis lain Nabi kata apa? Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, puasa dia hanya dapat lapar dan dahaga. Puasa. Orang puasa start pukul 5.59, dia puasa 5.59. Orang buka puasa tuan-tuan 7.30, dia buka puasa 7.30. Sama. Tapi hanya dapat atash. Ju' wal atash. Lapar dan dahaga semata-mata. Pahala, ganjaran tak dapat. Pasal apa? Maka iblis, setan tadi ni tuan-tuan memperdayakan dia sehingga membatalkan pahala dia. Habis tak ada apa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat. Lajak sikit tak apa aku noh. Kan nak buat apa dah. Allah lajak pun tak habis pukul 9 dah belum. Kalau balik pun tuan-tuan, i'tikaf kedai kopi 11.30. Lah ni duduk di masjid senang. Yang keempat, min qibalil malakil mauti ay ya'khudhahu fi ghaflatin baghtah. Berhati-hati dengan malaikat maut. Takut-takut dia cabut nyawa kita dalam keadaan ghaflah baghtah. Ghaflah ni dalam keadaan kita sedang lalai. Lalai, baghtah. Baghtah ni dia main-main dia sentak. Dia tak bagi amaran dah.
Mamat tetap. Maka kembalilah kita kepada Allah dalam keadaan tak ada bekal. Tak ada bekal ni tuan-tuan, kata Sayyidina Abu Bakar, seperti orang pergi ke laut tak ada perahu. Tak ada apa. Jadi malaikat maut ni Allah Ta'ala tugaskan dia cabut nyawa kita. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau kerja buat aku cabut nyawa orang, orang benci ke aku. Orang benci. Lalu Allah Ta'ala kata ke malaikat maut, tak apa, aku jadi sebab. Likulli syai'in sababa. Bagi tiap-tiap sesuatu ada sebab. Kita pergi tengok orang mati pun tuan-tuan. Kalau orang kata, kita tanya dia, mati apa? Dia kata malaikat maut cabut nyawa. Agak-agak perlu nak kata apa? Amboi hang layak buruk semua dah. Ada. Memang hak tu hakikat dia, tapi orang takkan kata lagu tu. Orang kata tak tahulah, pasal-pasal serangan jantung. Baduk makan elok-elok tiba-tiba dia belahak habis. Kita kata lagu tu. Kalau orang habang kat kita lah, macam mana sakit lagu mana? Tak tahu malaikat maut cabut nyawa. Orang kata layak buruk. Tobat orang kata layak buruk. Padahal tu betul. Malaikat maut dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, kalau aku ni kerja cabut nyawa orang, orang bakal benci kat aku. Tak apa, Tuhan kata aku buat sebab. Jadi sebab. Pasal apa? Gula lebih. Pasal apa? Garam tak ada. Garam tak ada pun mati Pak Long. Saya anak saya tak ada garam. Kurang garam dalam darah. Bukan kurang asam. Garam. Kurang garam tak ada ni rupanya bahaya tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Bila saya cerita ke orang-orang kata, takkan kurang garam, orang gula. Tak garam. Kira saya tak silap dengar masa kita pun muda bukan dia tu. Bila doktor kata garam, dia bantah kita. Dia kata gula aku. Tak garam. Doktor cerita kita pun muda. Bila kita muda, telinga kita elok lagi. Doktor kata garam. Kurang garam. Kurang garam dalam darah. Tu anak saya kena minum ayam. Ayam garam yang payau hak kita cirit tu. Dia kena minum ayam tu. Sehari 4 kali 16 ml. Tak ada garam, boleh mati Pak Long. Cuma setakat lah ni tak ada ajinamoto, tak mati lagi lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jadi berhati-hati dengan malaikat maut. Satu hari malaikat maut ni tuan-tuan, dia berjumpa dengan Nabi Yaqub. Jumpa Nabi Yaqub ni, Nabi Yaqub tanya malaikat maut nak pergi mana? Malaikat maut kata nak pergi kot tu. Ada kerja sikit pergi kot tu. Kerja apa? Kerja cabut nyawa kawan lah. Nak pergi kot tu. Jadi Nabi Yaqub kata ke malaikat maut ni, kalau hang nak cabut nyawa aku, dia tahan hamai habak dulu. Ni Nabi Yaqub. Nak mai cabut nyawa aku, hamai habak dulu. Kalau tak mai habak pun, hang hantar utusan ke aku. Bagi aku tahu kata aku nak mati. Malaikat maut pun setuju. Jadi dia ikat perjanjian lagu tu. Satu masa, yang lain malaikat maut mai rumah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tanya malaikat maut ni, mai buat apa? Mai nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Ni para Nabi ni Allah bagi pilihan lagu tu. Sebab tu kalau kita baca satu kisah, Nabi Allah Musa pernah sepak malaikat maut. Kita sepak mati, tak sepak mati. Nabi Adam tegak malaikat maut. Dalam hadis cerita Nabi Adam ni tuan-tuan, ketika Allah Ta'ala ciptakan dia siap, wa masaha zahruh, Allah gosok belakang tu Adam, terbit anak cucu dia. Dia tanya, ya Rabb man haula? Ya Allah, ni siapa dia ramai-ramai ni? Allah Ta'ala kata, ni anak cucu dia. Dalam ramai-ramai tu tuan-tuan, ada seorang memiliki mata hitam yang cantik. Mata hitam dia elok, bersinar mata hitam dia. Lalu kata Nabi Adam, man hadha? Hak ni siapa dia? Lalu kata Allah, hak ni salah seorang daripada anak cucu yang yuqalu lahu Daud, nama dia Nabi Daud. Tu Adam tanya, kam ja'alta umur? Hang buat umur dia berapa? Allah Ta'ala kata, aku buat umur dia 60 tahun. Tu Adam kata, ambil umur aku bagi ke dia 40, bagi cukup 100. Allah ambil umur tu Adam 40 tahun, bagi kepada Nabi Daud, cukuplah 100. Tu Adam umur dia luar 40 tahun. Bila umur dia 960, malaikat maut nak cabut nyawa. Dia kata, cabut apa? Bukan cukup lagi. Bertengkar dengan malaikat maut. Tengkar. Maka Allah Ta'ala kata tu Adam, hang terlupa umur hang bagi ke cucu hang Daud.
Baru tu ada ingat. Maka di situ kata Nabi SAW, fanasiya Adam wa nasiya zurriyatu. Tu Adam ni ada satu penyakit dia lupa. Maka penyakit lupa akan diwarisi ke anak cucu dia. Kita sampai kelak lupa. Kullu bani Adam la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Tiap-tiap anak cucu tu Adam tak boleh lari daripada silap, tak boleh lari daripada lupa. Dia kata aku tak nak lupa. Hang tengok balik hang anak cucu siapa? Anak cucu tu Adam mesti ada lupa. Yang kedua, perangai tu Adam ni suka tegang. Tegang. Mesti tegang. Bukan kata dengan orang, dengan bini pun dia tegang. Nak tidur malam, pok hang esok kalau boleh buat gulai 9 pun sedap. Lelaki dia kata gulai 9 apa baik keli. Keli dengan 9 ya. Padahal 9 laut, keli darat. Tapi tak nak tegang. Nak tegang. Laki pergi market, balik market. Laki duduk pasal tu. Beli banyaklah sikit. Kali ni beli esok tak 2 pi dah. 2-3 hari tak 2 pi beli banyak. Bini tengok-tengok orang mutu penuh dari tu. Duk kira dapat kenuri tu. Kira nak jadi bunga tai tu. Kira nak berkelahi. Perangai tu perangai kita. Memang anak cucu tu Adam ni perangai dia lagu tu. Sebab tu Adam pun perangai lagu tu. Jadi Nabi Yaqub ni tuan-tuan, dia kata ke malaikat maut, kalau seandainya hang mai kepada aku nak cabut nyawa, hang tolong hantar utusan mai habaq. Sujud. Satu masa malaikat maut mai. Bila malaikat maut mai, Nabi Yaqub tanya, mai buat apa? Nak cabut nyawa ke nak mai ziarah? Kalau tuan-tuan berani tanya lagu tu. Tanya pun mampu, tak tanya pun mampu. Tapi tanya, hang mai buat apa? Tu Adam kata malaikat maut nak cabut nyawa hang. Nabi Yaqub kata bukan kita berjanji ke? Sebelum hang nak cabut nyawa aku, hang nak hantar 2-3 utusan kat aku. Malaikat maut kata, lah aku hantar dah. Utusan kat hang 3 utusan aku hantar kat hang. Nabi Yaqub kata bila? Pak Long dengar elok-elok ni utusan malaikat maut ni. Yang pertama, bayadu sya'rika ba'da sawadi. Yang pertama, rambut putih setelah daripada hitamnya. Dulu rambut hitam, lah putih. Hang beringat. Tu nombor 1. Duk lah ni duk sikat rambut. Sikat rambut pun haram dah pakai lebay. Tak sedap kata kepala putih. Balik tengok cermin tengok. Nak putih lagu mana, upah cucu sorak sekupang. Cucu duk makan duit cebuk uban tu. Uban putih. Tu tanda. Tanda kata utusan malaikat maut ke kita. Yang kedua, wa dha'fu badanika ba'da quwwatika. Lemahnya badan setelah daripada kuat. Dulu kuat. Dulu berjalan kaki boleh berjalan. Lah ni tuan-tuan, mutu tak sampai dekat tangga. Kira tungkat-tungkat mutu langkah tangga. Bukan kata kat tuan-tuan ni, kata tempat lain lah. Amboi bagilah beda orang lalu sama. Ni sampai mutu nak naik dalam masjid tu. Tak kata kat tuan-tuan, cerita. Kalau tuan-tuan berasa, berubah lepas ni. Taklah kalau berasa. Kalau tak berasa, apa pergi? Ni tungkat mutu sampai tak betul tangga, sampai orang masuk pun tak boleh. Bagi ada ruang orang masuk sama. Dulu tak tahu mana pun tak komplain, tak jauh. Sebab kuat, lah tak larat dah. Sembang bab dulu ni tuan-tuan kemah. Memang. 2. Yang ketiga. Wanhina'u jismika ba'da istiqamati. Tulang dulu betul, lah tak betul dah. Dulu ni tuan-tuan tegak ya. Lah dah. Rokok dengan bongkok sama. Kita tengok-tengok lah. Ingat rokok rupanya bongkok. Jadi beringat. Hak ni 3 utusan malaikat maut. Kata Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Malaikat maut kata, hadhihi rusuli ya Yaqub ila bani Adam qabla al-maut. Hak tu utusan aku, hei Yaqub, kepada anak cucu tu Adam sebelum daripada mati. Jadi kita beringat elok-elok tuan-tuan. Malaikat maut dia mai rumah kita tiap-tiap hari, dia mai tengok kita. Mai. Tak cukup dia balik, sekali dia mai pula. Kawan kerja tu ya. Dia kan ada kerja lain. Kerja dia tu ya. Kerja dia cabut nyawa. Dia mai rumah kita, sekali dia balik. Dia mai rumah kita, sekali dia balik. Dia kata, dan malaikat maut buat kerja. Dia buat daripada cahaya. Di antara makhluk Allah Ta'ala ni tuan-tuan yang paling laju, cahaya.
Tuan-tuan buka lampu, pak tentu. Ni, cerah sini dah. Kita kejip mata pun tak apa. Tu lampu ni, cahaya lampu tu manusia cipta. Tu pun pantas sampai kita tak ada kejip mata, dia cerah dah. Apatah lagi cahaya ciptaan Allah. Dia dan buat. Malaikat Allah Ta'ala cipta daripada cahaya, dia buat. Jadi beringat kita. Tiap-tiap hari dia main rumah kita. Dia abang kat bini dia, "Mok hang ni kita nak pergi ni, jangan cerita kat siapa. Tapi senyap-senyap malam ni. Awak takut malaikat maut tahu dia ligan kita." Ada satu abang, malaikat maut kata, "Walaupun rupamu tidak aku kenali, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan dia." Tobat dia kena kita. Nombor apa baru? 4. Nombor 5. Min qibalid dunya. Berhati-hati dengan dunia. Pasal apa? Ay yaghtarra biha wa tashghiluhu 'anil akhirah. Dunia ni takut dia lekakan kita. Dia sibukkan kita dengan urusannya sehingga kita lupa kepada akhirat. Dunia ni tuan-tuan Allah sebut dalam ayat dia. 5 dunia ni tuan-tuan dia ada 5 keadaannya. Yang kata dunia ni ada 5 ni kata Allah. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafaruqun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah, ketahuilah bahawasanya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan. Dunia ni main ya. Main lagu mana? Siapa budak-budak main? Tuan-tuan, budak-budak main dulu, bukan budak-budak lah, budak-budak dulu. Lapis saya dah. Cuti sekolah YYI ni. Hari pertama cuti sekolah, usung tunggoli pi main. Pi. Mandi pun kadang-kadang haram dah. Usung pi main. Main daripada setung tinggal setengah. Tengah hari balik, kadang tengah hari pun tak balik, tutuh nasi rumah kawan. Balik mak dia hangat, dia hingat mak dah. Berapa lapak sangat makan rumah kawan. Padahal kawan tu pun kalau main rumah kita, mak kita jamu nasi juga. Tapi mak dia tak bagi makan nasi rumah orang. Orang ni tuan-tuan jamu kita. Balik main tu semua selesai pi. Esok nak sekolah, kerja sekolah tak siap. Nampak? Oh, cik itu kerja sekolah tak siap. Mak kata, cuti seminggu hang buat kata apa? Kerja hang main. Hak tu dunia. Kalut, siapa budak main tu? Esok nak sekolah, baru ketak malam ni. Tu dunia. Siapa budak main-main? Itu satu. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, walahun, satu bentuk hiburan. Tuan-tuan, hiburan ni, siapa gambar Hindu, mudah faham. Ni cerita dia bagi mudah faham ni. Gambar Hindu ni tuan-tuan, dia mula daripada pukul 2 petang, habis 5:30. Tak berganjak, kejit pun tak, ayat liak pun sapu dulu tu ya. Hero mati berasa sedih, asak tak lohok jamak. Ni, tu tengok gambar Hindu. Hero mati ke hero hidup ke tuan-tuan, 5:30 tetap habis, 5:30 baru lapak nasi. Habis-habis dia Muhammad SAW ya, lah makan gambar Hindu tu. Dah, baru lapak nasi. Waktu hero duk lawan tu tuan-tuan, hero mati, hero dah, waktu tu tak peringat apa tu. Tapi bila mana selesai saja gambar Hindu, dia kata Muhammad SAW silap apa? Lah, ingat nak tengok gambar Hindu tu ya. Tu yang kata dunia. Sedap-sedap duk lubang kubur dah. Lah, aku mati dah. Dunia lah tu. Tu nombor 2. Mudah faham. Nombor 3. Zina. Perhiasan. Padahal hakikat dunia tak ada apa pun. Tak tahu ya. Tapi dia hias. Orang pakai kereta besar. Kita naik kereta kecil, kita nak kereta besar juga. Padahal sama-sama sampai destinasi. Orang rumah kecil, dia nak rumah besar. Sama ya. Orang rumah besar boleh lena, orang rumah kecil boleh lena. Dia Tuhan tak bagi syarat. Kalau rumah besar, dia boleh pergi sampai Tokyo kalau dia lena. Rumah kecil setakat Bukit Kayu Hitam ya. Ada. Padahal tidur atas tikar mengkuang ya tuan-tuan, boleh mimpi sampai Vietnam, sampai Qatar dia boleh pergi. Bila kita tidur ni tuan-tuan, roh kita keluar. Sebab tu Nabi ajak kita baca doa tidur yang panjang. Baca habislah Pak Long dah. Tapi Pak Long jangan hafal, takut tak lena. Pasal apa duk ingat doa tu tak boleh baca, pakai tak lena lah ni. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u.
In amsakta nafsi farhamha wa in arsalatha fahfadha bima tahfadha bihi ibadaka salihin. Bismika Rabbi, dengan nama Tuhanku. Wada'tu jambi, aku letak badanku. Wa bika arfa'uh, dengan nama Tuhan aku mangkit. In amsakta nafsi, bila kita tidur ni tuan-tuan, roh kita keluar. Allah pegang roh kita. Mati kita. Farhamha, ya Allah, tolong bagi rahmat ke dia. Wa in arsalatha, kalau roh kita Allah kembalikan. Fahfadha, tolong pelihara dia. Kama tahfadha bi ibadaka salihin, seperti mana engkau pelihara hamba-hamba yang salih. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tidur, roh kita keluar pergi mana? Pergi rata. Ribut tepi rumah ni tuan-tuan, tak sedang apa ni. Tak sedang apa. No, pergi berjalan rata, tengok tempat orang. Tuan-tuan perasan nak tuan-tuan pergi rata, naik ke tangga? Tak tahu. Mimpi ni bukan kata hak celik, hak buta pun mimpi. Tak percaya, tanya kamu buta. Hak pernah mimpi ya? Dia kata gila. Kalau dia kata pernah, tuan-tuan tak boleh tanya dia. Dalam mimpi hang tengok guna apa? Silap bila kita bodoh. Mata lah. Kita tanya dia, mata hang bukan kelam. Dia kata, kelam lah, tapi dalam mimpi dah. Jadi tuan-tuan, yang kata zina ni perhiasan dia. Makan. Tengok ke lazat baru kita makan. Hak tak lazat tak makan. Matlamat makan ni kenyang. Matlamat makan ni nak beribadah. Sebab tu doa makan kita baca Allahumma barik lana. Kita tak minta kita kenyang, tak minta sedap, kita minta keberkatan. Orang makan nasi lama masam pun kenyang. Orang makan nasi lauk ayam pun kenyang. Sama-sama kenyang. Setakat tu sahaja. Berak tak ada perisa dah. Dia kata aku tak berapa nak seronok berak ni. Awak? Amin. Takat lama masa ni berak pun. Kita tanya kau hak makan ayam bakar tu, berak dia lagu mana? Hak lebih kurang lah. Kuning, kelai. Hak tu lah. Sama. Hak tu yang kata dunia. Tapi zina, perhiasan. Nampak cantik, nampak elok, nampak besar, nampak menawan, nampak tertarik, nampak. Tu kehidupan dunia. Wa tafaruqum bainakum. Sifat berlomba-lomba. Hang 1 aku 2, hang 3 aku 4, hang 5 aku 6. Tu sifat dunia. Dan kata Nabi SAW, sifat lomba ni tuan-tuan, kalau diberi satu bukit mah, Uhud itu dijadikan mah, dia nak 2. Bagi 2, dia nak 3. Bagi 3, nak 4. Dia tak akan merasa puas nak berlomba ni. Beli baju raya, anak beli, dia kata awak beli rona kelam tak padan dengan ayah, ayah kelam baju kelam, hang belilah cerah sikit. Anak beli cerah, dia kata cerah sangat ang. Bunga kecil, dia kata beli bunga besar. Tak puas. Yang puas bila Pak Long? Selimut kain putih tak ada corak bunga, made in China, selesai masalah. Ada tidak? Awak lah warna ni, awak lah warna nu, awak bunga kembang, awak bunga kecil. Tak ratu. Dan yang terakhir kata Allah, dunia tadi ni tuan-tuan, wa takathurun fil amwali wal aulad. Dia berkehendak untuk memperbanyakkan harta, memperbanyakkan anak pinak. Sedangkan kata Allah, hari itu yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu kata Allah, tak ada manfaat anak pinak, harta benda, melainkan orang yang datang dengan hati yang sejahtera. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh tak dengan dunia ni kita nak hidup, nak ambil dunia? Boleh. Tak ada dunia, tak ada akhirat. Allah sebut kepada kita dalam Quran, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah peluang-peluang yang boleh bawa kepada akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasib di dunia. Akhirat dulu. Akhirat. Jangan lupa kepada akhirat. Dunia ni duk sat ya. Siapa singgah. Seorang ulama dia kata ketika lahir orang azankan kita. Ketika mati orang sembahyangkan kita. Makna jarak kita duduk atas dunia ni antara azan dengan semayang. Berapa lama Pak Long? 15 minit. Waktu kita beranak, orang azan kita. Waktu kita mati, orang semayang kita, orang tak bang dah. Tapi tak tahu belah derga kalau orang mati bang juga. Dah. Dah sebab lain padang, lain belalang.
Ada kata kat belah kami, kat belah tambak bunga tak buat lagu tu. Jadi bila orang azan kita waktu kita beranak, kita mati, orang sembahyang kita. Makna jarak antara kita beranak dengan kita mati ni, jarak dia antara bang dengan sembahyang. Kalau bang dengan sembahyang ni tuan-tuan, biasa 10 minit. Subuh orang buh 15 minit. Tu jarak kita. Sedap-sedap kita mati dah. Bukan tak sedap-sedap mati dah. Sedap-sedap pencin dah. Lah dia kata berasa macam baru kerja. Tapi berasa macam pencin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Tu nombor 5, nombor 6. Gagah dah habis. Pukul 9 kita berhenti Pak Long. Jangan tengok jam. Tengok jam ni tuan-tuan dapat mengguris hati guru. Dia adab mengaji tak ada. Lah ni saya guru. Jadi kalau Pak Long tengok jam, Pak Long mengguris hati saya. Buat tak tahu ya. Yang keenam, min qibali ahli al-ayal ay yashtaghila bihim fayushghilunahu 'anil zikrillah ta'ala. Berhati-hati dengan anak cucu kita. Takut-takut anak cucu kita melalaikan kita dengan urusan mereka sehingga kita lupa kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu, anak pinak kamu menjadi sebab kamu lalai daripada ingat Allah Ta'ala. Lalai kita daripada ingat Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak pinak kamu fitnah. Fitnah ni makna ganggu. Gangguan kepada kita. Orang bang maghrib ni, tengah bang maghrib, anak kata, ayah ni tak putus state lagi, cikgu suruh putus state. Hang balik sekolah daripada pukul 2 tadi sampai maghrib haram, hang tak kata apa, kerja hang tengok handset. Elok aku nak mayang maghrib, hang kata cikgu suruh putus state, cikgu suruh beli plastik. Agak-agak tuan-tuan nak pergi mana? Main masjid ke beli plastik? Tobat pergi beli plastik. Sehari kalau budak tu dia report kat mak dia, kita pula Allah kira betina. Habis. Fitnah. Sebab tu anak pinak kata Allah, dia akan jadi musuh kepada kita di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya isteri-isteri kamu, anak-anak kamu, aduwwan lakum, musuh bagi kamu. Fahzaruhum, tolong berhati-hati dengan mereka. Kata Allah, berhati-hati dengan mereka. Dan kita kembali kepada Allah. Bila Allah Ta'ala tanya kita, awak hang ni, aku bagi kat hang 70 tahun, hang buat letang apa? Di antara ratapan manusia depan Allah, keluhan manusia depan Allah, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami disibukkan oleh harta benda kami, disibukkan oleh anak pinak kami, oleh ahli keluarga kami. Fastaghfir lana, maka ampunkanlah kami. Tu di antara keluhan kita di hadapan Allah. Kita disibukkan oleh anak pinak kita. Jadi tuan-tuan, kata Sayyidina Osman, berhati-hati dengan anak pinak kita, dengan ahli keluarga kita. Takut mereka lalaikan kita dengan urusan mereka sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, salah silap saya minta maaf. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.